Assalamualaikum dan salam sejahtera para hadirin yang dihormati dan barisan panel yang arif dan bijaksana. Saya Eka Arkasha merupakan moderator anda pada hari ini. Sebelum kita memulakan perkongsian kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan ahli panel kita. Yang pertama ialah saudari Yip Wen Pui. Panel kedua ialah saudari Siti Rohani. Panel ketiga ialah saudari Nur Azman Nabila dan panel keempat ialah saudari Nur Siti Nur Halifah. Pada hari ini, kami akan membincangkan tentang perbezaan konsep dan teori pengajaran, kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran, serta strategi dan teknik dalam pelajaran dan pengajaran. Tanpa membuang masa, saya menjemput panel kita yang pertama, iaitu saudari Yip Wen Pui untuk berkongsi pandangan beliau mengenai tajuk pada hari ini. Okey, baik. Selamat pagi dan salam sejahtera. Okey, diucapkan kepada Cik Moderator dan panel-panel lain yang terlibat dalam webinar ini. Okey, pertama sekali, mari kita lihat apakah itu konsep pengajaran. Okey. Okey, baik. Pengajaran dia adalah satu tugasan ataupun aktiviti yang diusahakan bersama guru dan muridnya. Dengan erti kata lain, pengajaran ini dia melibatkan komunikasi dua hala antara guru dengan murid. Dan selepas selesai sesuatu pengajaran akan wujud perubahan. Sama ada perubahan itu adalah secara eksplisit ataupun implisit. Eksplisit itu ialah perubahan yang kita boleh nampak secara langsung. Manakala implisit itu adalah perubahan yang kita tidak boleh nampak secara langsung. Okey, baik. Lepas itu terdapat berbagai kaedah, okey, pendekatan ke strategi ke dan teknik yang boleh diimplementasikan dalam pengajaran ini, di mana semua ini akan dibincangkan oleh panel-panel yang lain. Okey, baik. Seterusnya, mari kita tengok apakah itu teori pengajaran. Okey, teori pengajaran merupakan sesuatu prinsip yang dibina untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu tindakan pengajaran itu berlaku. Terdapat beberapa teori pengajaran yang boleh ataupun yang kita selalu nampak yang diaplikasikan oleh guru. Antaranya ialah teori behaviorisme, teori kecerdasan pelbagai, teori taksonomi Bloom, teori kurikulum spiral dan teori konstruktivisme. Okey, baik. Yang first iaitu teori behaviorisme. Okey, baik. Berdasarkan raja yang dipaparkan, kita boleh lihat bahawa teori behaviorisme bagaimana teori behaviorisme itu berlakulah. Yang penting kita perlu ada stimulus iaitu rangsangan yang didedahkan kepada pelajar. Kemudian pelajar akan memberi respon, memberi tindak balas lah, okey, terhadap rangsangan itu. Dan langkah terakhir ialah guru memberi peneguhan kepada respon yang diberikan oleh pelajar. Okey, peneguhan ini boleh diberikan secara positif atau negatif. Kalau peneguhan positif, contohnya ada ganjaran, pujian apabila pelajar itu dia memberi respon yang bagus. Okey, manakala peneguhan negatif diberikan apabila pelajar itu tidak memberikan respon yang bagus ataupun dia secara kasar. Jadinya kita boleh memberikan peneguhan negatif. Contohnya hukuman ataupun tendaan untuk mengelakkan pelajar itu melakukan kesilapan yang sama pada proses pengajaran yang seterusnya. Jadinya secara ringkasnya melalui raja ini kita boleh melihatkan bahawa teori behaviorism ini dia menekankan perubahan perilaku yang mana kita boleh ukur dan nilai secara konkret. Yang kedua ialah teori kecerdasan pelbagai. Okey, teori ini mempercayai bahawa manusia tu memiliki 8 jenis kecerdasan yang berbeza-beza. Dan 8 jenis kecerdasan ini mewakili berbagai cara belajar itu memproses maklumat. Contohnya, kalau seseorang pelajar itu
dia agak sensitif dengan muzik ke irama ke, maknanya guru itu dia boleh mengaplikasikan teori kecerdasan yang berkonsepkan muzik berirama dalam proses pengajarannya. Kalau untuk subjek sejarah ni selalu ada peta kan. Jadinya kita nak mencungkil kecerdasan pelajar itu, kita guna visual spatial. Itulah. Okey. Lepas itu kita ada taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom ini sangat popular di mana guru dia menggunakan teori taksonomi Bloom ini untuk membina soalan. Sama ada soalan objektif ke, soalan struktur ke ataupun soalan esei. Dan model ini sebenarnya dia telah mengalami perubahan di mana dia dari noun form ke word form. Dan kita tahu bahawa sebelum perubahan itu menilai dia berada di kedudukan yang tertinggi lah. Sekarang selepas perubahan mencipta dia berada di kedudukan yang tertinggi. Dan mengikut model ini dia terbahagi kepada dua aras, iaitu aras tinggi dan aras rendah. Okey, saya boleh bagi contoh soalan aras rendah. Contohnya soalan ini saya ambil daripada bab 5 tingkatan 3, okey, sejarah. Tajuknya pentadbiran di Sarawak dan Sabah lah. Okey, contoh soalan aras rendah ialah siapakah yang dilantik untuk mentadbir kerajaan Sarawakku di Sarawak. Itu lihat kata kunci di sini, siapakah. Kalau ditanya siapakah, apakah, dan jawapan soalan itu boleh direct kita jumpa, kita boleh direct beri jawapan. Maknanya soalan ini adalah berada di aras rendah, tidak memerlukan pelajar fikir panjang, fikir lama untuk memberi jawapan. Dan contoh soalan untuk aras tinggi adalah soalan hebat. Okey, di mana jawapan itu dia memerlukan pelajar untuk menilai ataupun mencipta jawapan. Contohnya, apakah kepentingan berwaspada dengan anasila, dan benda-benda ini kita tidak boleh diperolehi direct lah melalui buku teks ataupun mana-mana sumber rujukan. Okey, baik. Lepas tu kita ada teori kurikulum spiral. Okey, teori kurikulum spiral ini mempercayai bahawa kanak-kanak mampu memahami topik dan isu yang sangat mencabar dengan syarat mereka disajikan dengan cara yang sesuai dengan usia. Okey, kalau katakan pelajar tingkatan 1, pelajar tingkatan 2, mungkin pemikiran mereka masih belum sampai yang sangat mantap ataupun sangat mature, okey. Jadi kita perlu menggunakan kaedah yang lain untuk mendedahkan kepada mereka. Okey, lepas itu kita ada teori konstruktivisme. Okey, teori konstruktivisme ini sangat mementingkan pengetahuan sedia ada. Di mana kita tahu bahawa kalau pelajar itu mempunyai pengetahuan sedia ada, maknanya dia senang atau mudah untuk menguasai topik pembelajaran yang baharu. Jadi di sini guru memainkan peranan yang sangat pentinglah untuk memberikan pengetahuan sedia ada kepada mereka ataupun memastikan mereka betul-betul menguasai sesuatu pembelajaran dulu sebelum masuk ke topik pembelajaran yang baharu. Jadi di sini saya rumuskan perbezaan konsep dan teori pengajaran dengan kaedah pendekatan dan strategi dan teknik pengajaran dan pembelajaran itu. Di mana konsep dan teori ini adalah sesuatu asas ataupun dasar yang perlu diketahui oleh seseorang guru dulu sebelum dia menentukan kaedah ataupun strategi yang dia guna dalam proses PDP. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baik. Bagi pandangan saudari, adakah teori behaviorisme itu, iaitu peneguhan negatif dan positif, masih relevan digunakan? Adakah relevan untuk memberikan hukuman kepada murid untuk menghentikan tingkah laku yang tidak diingini daripada berulang? Dan apakah contoh hukuman dan denda tersebut? Okey,
berdasarkan soalan moderator itu, saya percaya bahawa peneguhan positif dan peneguhan negatif itu masih relevan sehingga sekarang lah. Contoh peneguhan positif yang boleh diberikan ialah contohnya saya melaksanakan game based learning dalam PDPR saya. So PDPR game based learning ini sangat menarik di mana kita boleh pada akhir game itu kita ada dua kita ada pemenang dan melalui pemenang itu kita bagi ganjaran seperti hadiah kepada pemenang itu, ataupun kita boleh selain pemenang kita pun boleh bagi hadiah ataupun mana-manalah yang boleh memberi galakan ataupun menyokong mereka. Selain hadiah, mungkin pujian pun boleh juga. Contohnya kalau saya tanya soalan, saya akan di akhir itu saya akan guna ayat bagus, pandai kamu hari ini, sangat aktif. Saya akan puji mereka supaya mereka sentiasa rasa ada galakan daripada guru. Kalau peneguhan negatif, saya pernah jumpa seorang murid yang sangat biadab. Bukan biadab, tapi dia guna bahasa yang tidak sopan. Jadinya peneguhan negatif itu saya akan bagi teguran, tapi teguran yang sangat tegas. Saya bagi tahu dia saya tidak suka sikap kamu. Lepas itu saya bagi tahu dia lah, saya akan inform pihak sekolah dan pihak sekolah akan ambil tindakan. Jadinya di situ dia bukan rasa takut, kita bukan nak bagi dia rasa takut, tapi kita nak bagi kesedaran kepada dia bahawa tindakan dia itu adalah tidak baik, dalam kelas. Dan lain kali pula dia akan fikirlah kalau saya tidak baik, apa kesan dia itu sendiri, dia boleh fikir sendiri. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih kepada panel pertama kita atas perkongsian sebentar tadi. Berdasarkan perkongsian panel pertama kita, iaitu Saudari Git, jelaslah bahawa teori dan konsep pengajaran sebenarnya membawa erti yang berbeza walaupun kedengaran serupa. Namun, harus dipahami bahawa kedua-dua istilah dan konsep ini membawa makna yang berbeza dan digunakan dalam konteks yang berbeza. Baik, seterusnya, sebelum memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran, seorang guru perlulah mengetahui tentang kaedah yang ingin dilaksanakan di dalam kelas. Hal ini demikian kerana kaedah yang akan digunakan oleh guru perlulah sesuai dengan keadaan dan kebolehan murid di dalam kelas tersebut. Malah, pendekatan pengajaran juga haruslah seiring dengan kaedah yang akan digunakan. Oleh itu, saya ingin menjemput panel kedua kita, iaitu Saudari Manis Siti Rohani, untuk menerangkan mengenai kaedah dan pendekatan pengajaran dengan lebih lanjut. Majlis mempersilakan. Terima kasih kepada moderator kita pada hari ini. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan panel yang lain. Terlebih dahulu, saya akan menerangkan kaedah dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Apakah yang dimaksudkan dengan kaedah pengajaran? Menurut Rahil Mahyudin, kaedah pengajaran bermaksud tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran. Kaedah ini melibatkan tindak balas antara guru dan murid. Di sini kita boleh lihat ada 7 kaedah pengajaran, iaitu kaedah simulasi, kaedah projek, kaedah perbincangan, kaedah tunjuk cara, kaedah bercerita, kaedah syarahan dan kaedah penyelesaian masalah. Mari kita lihat satu persatu apakah yang dimaksudkan dengan setiap kaedah ni. Yang pertama ialah kaedah tunjuk ajar ataupun lebih dikenali sebagai tunjuk cara ataupun lebih dikenali sebagai demonstrasi, iaitu guru mendemonstrasikan langkah-langkah aktiviti bersama pelajar. Yang kedua ialah kaedah simulasi, iaitu kaedah pengajaran yang dilakukan dalam satu situasi pembelajaran dalam keadaan terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi sebenar. Seterusnya ialah kaedah projek, iaitu satu kaedah di mana murid-murid menjalankan sesuatu aktiviti atau kegiatan dalam situasi yang sebenar.
Kaedah yang keempat ialah kaedah perbincangan. Satu kaedah yang melibatkan perbualan, mengeluarkan pendapat, bertukar fikiran, berkongsi maklumat mengenai sesuatu topik atau masalah dengan tujuan mencari penyelesaian. Okey, kalau kita tengok kaedah perbincangan ni, biasanya kaedah perbincangan ni melibatkan interaksi dua hala iaitu antara guru dan murid. Seterusnya, kaedah syarahan. Kaedah pengajaran di mana guru lebih banyak melibatkan diri dalam memberi penerangan, huraian dan penjelasan kepada pelajar. Ia juga merupakan satu bentuk penyampaian atau penerangan mengenai status isi pengajaran secara lisan oleh guru. Selanjutnya, kaedah bercerita. Seseorang guru menyampaikan isi pengajaran dan pembelajaran secara bercerita dalam suasana menghiburkan. Okay, biasanya kalau cikgu sejarah disarankan untuk menggunakan kaedah bercerita ni sebabnya untuk menghilangkan rasa bosan ataupun mengantuk semasa dalam kelas. Contohnya dalam topik sejarah tingkatan 2 iaitu pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi guru boleh menggunakan kaedah bercerita bagi menarik minat murid untuk terus mendengar penerangan yang diceritakan oleh guru. Okey, yang terakhir sekali ialah kaedah penyelesaian masalah. Cara pengajaran berdasarkan penyiasatan yang saintifik. Strategi penyelesaian masalah ini ialah suatu proses inquiry iaitu murid mencari jawapan untuk soalan yang relevan kepada mereka. Okey, seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan pengajaran? Pendekatan merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu diajar untuk mencapai objektifnya. Terdapat 8 pendekatan iaitu pendekatan induktif, pendekatan didaktif, pendekatan tematik, pendekatan konstruktisme, pendekatan elektif, pendekatan mastery, pendekatan komunikatif dan pendekatan konseptual. Okey, pendekatan induktif ialah guru menyediakan contoh yang sesuai untuk murid membuat rumusan. Murid dibimbing melalui aktiviti pengenalan untuk membuat rumusan. Yang kedua ialah pendekatan induktif, iaitu suatu pendekatan yang dimulakan dengan pengenalan rumus baharu yang diketahui oleh umum. Yang ketiga ialah pendekatan elektif, iaitu menggabungkan pendekatan induktif dan didaktif. Seterusnya, pendekatan komunikatif, iaitu fokus kepada murid. Murid mengetahui tujuan aktiviti yang dilaksanakan. Maksudnya yang ni, guru menjadikan murid sebagai ataupun guru mengarahkan murid untuk melakukan sesi pengajaran berdasarkan murid yang menyatakan fakta ataupun menghubungkan fakta yang diterangkan. Seterusnya, pendekatan tematik. Pengajaran menggunakan tema merupakan pengajaran yang disampaikan melalui konsep atau idea yang sebenar. Selain itu, pendekatan konstruktivisme, iaitu pengetahuan dibina sendiri oleh murid secara aktif berdasarkan pengetahuan sedia ada. Di samping itu, pendekatan mastery. PDP yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran mengambil jangka masa yang panjang untuk melakukan pendekatan mastery. Dan yang terakhir ialah pendekatan konseptual, iaitu membantu guru mengaitkan unsur mastery dengan situasi nyata murid. Okey, berdasarkan penerangan tersebut, dapat disimpulkan bahawa perbezaan antara
kaedah pengajaran dan pendekatan pengajaran ialah kaedah pengajaran ini satu tindakan oleh guru-guru yang teratur, kemas dan sistematik bagi mengendalikan proses pengajaran. Manakala pendekatan pengajaran ini jalan atau cara ataupun lebih disebut sebagai approach, sesuatu pelajaran disampaikan melalui proses pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai hasil pembelajaran dalam jangka masa yang panjang. Untuk kaedah pengajaran menekankan penyusunan langkah-langkah untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran secara sistematik berlandaskan prinsip dan teori pembelajaran. Bagi pendekatan pengajaran, memilih satu atau lebih model, prinsip dan teori pembelajaran supaya proses pembelajaran berlangsung dan ini memungkinkan kefahaman, penghayatan dan perubahan tingkah laku berlaku. Ya baik, menurut saudari, apakah pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan dalam menyampaikan subjek sejarah? Pada pandangan saya, pendekatan yang paling sesuai untuk digunakan dalam subjek sejarah ialah pendekatan induktif. Hal ini demikian kerana pendekatan induktif ni guru menyediakan contoh ataupun bahan dan meminta murid untuk membuat rumusan ataupun perkara yang dikaitkan dengan topik yang akan dipelajari. Sekaligus, dia dapat menarik minat murid untuk mengetahui lebih mendalam tentang topik yang akan dipelajari. Baik, menarik penjelasan yang disampaikan oleh saudari Rohani sebentar tadi. Jadi, daripada perkongsian beliau, dapat saya simpulkan bahawa terdapat 7 kaedah pengajaran yang boleh digunakan oleh guru di dalam kelas. Malah, saudari Rohani juga ada menerangkan bahawa pendekatan ialah cara bagaimana sesuatu mata pelajaran itu disampaikan kepada murid. Pendekatan pengajaran juga datang dalam berbagai bentuk dan guru hanya perlu menentukan pendekatan yang paling sesuai digunakan sesuai dengan keadaan murid dan milik darjah. Okay. Jika tadi kita telah mendengar mengenai konsep dan teori pengajaran serta kaedah dan pendekatan pengajaran. Tidak lengkap sekiranya perbincangan ini tidak menyentuh bahagian strategi pengajaran dan pembelajaran, memandangkan strategi adalah sangat penting dalam menentukan sama ada objektif pengajaran seorang guru itu mampu dicapai ataupun tidak. Oleh itu, saya menjemput panel ketiga kita, iaitu saudari Azman Nabila, untuk menjelaskan dengan lebih lanjut mengenai strategi pengajaran dan pembelajaran. Kami menjemput saudari Nur Azman Nabila. Okay, boleh dengar tak? Sorry mak, tadi ada masalah gangguan line. Boleh dengar? Boleh. Okay, terima kasih kepada moderator. Okay, sebenarnya saya akan menerangkan mengenai strategi dalam mengajar dan pembelajaran. Okey, strategi menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010. Strategi ditakdirkan sebagai rancangan yang teratur untuk mencapai matlamat atau kejayaan. Strategi juga dapat didefinisikan sebagai kebijaksanaan dalam memilih pendekatan, kaedah dan juga teknik pengajaran berdasarkan objektif pengajaran. Okey, terdapat pelbagai strategi yang boleh dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Okey, strategi yang pertama, strategi berpusatkan guru. Strategi pemusatan guru merupakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang telah lama diamalkan di dalam bilik darjah. Di bawah strategi pengajaran dan pembelajaran ini, guru memainkan peranan yang utama. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku, gurulah yang banyak menguasai dan mengawal segala aktiviti pelajaran, iaitu guru banyak beri penerangan dan pelajar hanya duduk banyak mendengar. Menurut Brophy 1978 menyatakan bahawa pengajaran berpusatkan guru merupakan pendekatan yang mudah dirancang dan diurus, membekalkan model untuk pemikiran yang betul dan mengelakkan suasana elitis yang sering dikaitkan dengan kaedah kumpulan. Kaedah pengajaran secara kelas, demonstrasi atau tunjuk ajar bercerita, kaedah penyoalan dan pengajaran berpasukan adalah kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan strategi pemusatan guru. Mari kita lihat ciri-cirinya.
Okey, yang pertama, guru memainkan peranan yang penting manakala murid sebagai penonton. Yang kedua, tidak berlaku komunikasi dua hala, iaitu hanya berlaku komunikasi sehala. Maknanya guru yang banyak bercakap lah dan murid tu banyak diam, dia dengar je. Okey. Yang ketiga, ciri kepimpinan guru bersifat autokratik. Murid tidak berpeluang menyumbang pendapat mereka. Yang keempat, strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pengajaran guru sahaja. Yang kelima, teknik mengajar guru ditumpukan kepada penyampaian fakta-fakta secara menghafal. Pembelajaran murid banyak berbentuk mengingat dan menghafal dan kurang berupaya membuat interpretasi terhadap fakta yang diberikanlah. Okey. Yang keenam, di bawah strategi ini murid menjadi kurang kreatif dan inisiatif lah, kerana murid hanya mampu diam dan guru sahaja yang banyak memberi Okey, seterusnya boleh dengar tak sebab saya risau lain? Boleh. Boleh? Boleh. Sorry. Okey, yang kedua. Strategi kedua, strategi berpusatkan murid. Melalui strategi ini, murid memainkan peranan yang penting dalam proses pembelajaran. Mengikut strategi ini, murid digalakkan melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pembelajaran mereka. Di dalam bilik darjah, guru merupakan seorang pemimpin yang memandu murid menjalankan aktiviti pembelajaran, sama ada secara kumpulan ataupun individu. Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, masa yang maksimum akan diperuntukkan kepada aktiviti pembelajaran murid. Antaranya kaedah kumpulan, lawatan, bermain, simulasi atau main peranan dan pengajaran individu adalah kaedah yang menjadi pertimbangan semasa menggunakan strategi pemusatan murid, terutamanya murid di dalam kelas. Okey, dekat sini kita mendapat perbezaan lah, kita boleh tengok. Kalau berdasarkan strategi berpusatkan guru menjadi peranakan, tapi strategi berpusatkan murid, guru merupakan fasilitator yang memandu aktiviti-aktiviti dalam kelas lah. So maknanya murid yang banyak memainkan peranan. Okey, jelas? Okey, seterusnya kita pergi kepada ciri-ciri. Okey, ciri-ciri strategi berpusatkan murid. Yang pertama, dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, murid memainkan peranan yang penting, sedangkan peranan guru merupakan pembimbing atau fasilitator yang membimbing murid menjalankan aktiviti pembelajaran. Okey, berdasarkan komunikasi pula, komunikasi dan interaksi di antara guru dan murid adalah secara dua hala. Okey, kalau yang tadi secara sehala, yang kalau berpusatkan murid secara dua hala. Okey, nampaklah perbezaan kat situ. Okey, ciri kepimpinan guru bersifat demokratik. Murid digalakkan memberi pendapat mereka. Okey, strategi pengajaran dan pembelajaran lebih mengutamakan pencapaian objektif pembelajaran murid. Okey, seterusnya, peluang interaksi di antara murid adalah banyak dan sifat-sifat sosial yang positif seperti tolong-menolong, kerjasama dan bersifat tolak ansur jelas dapat dipupuk. Okey, strategi ini mementingkan pengelolaan kaedah kumpulan. Perbezaan murid dari segi kebolehan dan minat diberikan perhatian. Okey, seterusnya murid mampu menunjukkan sifat kreatif dan inisiatif. Okey, yang terakhir, strategi berpusatkan bahan. Okey, bahan pelajaran memainkan peranan yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan menggunakan strategi ini, guru boleh menyampaikan pelajarannya dengan lebih mudah, menarik serta berkesan. Manakala murid pula boleh memahami pelajaran dengan lebih bermakna serta boleh menjalankan aktiviti pembelajaran dengan secara sendiri atau secara kumpulan tanpa kehadiran guru. Bahan pelajaran yang digunakan untuk pengajaran dan pembelajaran biasanya boleh dikategorikan kepada dua, iaitu bahan pengajaran dan bahan pembelajaran. Okey, bahan pengajaran. Okey, antara contoh bahan yang digunakan oleh guru seperti carta, model, graf, peta, gambar, slide, radio, perakam pita, video, televisyen dan projektor. Manakala bahan pembelajaran pula seperti digunakan oleh murid dalam aktiviti pembelajaran seperti kad aktiviti, kad cantuman, lebaran kerja, pembilang, bahan bercetak dan komputer. Kita tengok ciri-cirinya.
Okey, ciri-ciri strategi berpusatkan bahan. Yang pertama, dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran, bahan pengajaran memainkan peranan yang penting. Guru atau murid perlu bergantung sepenuhnya kepada penggunaan bahan pengajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Yang kedua, lebih mengutamakan kecekapan dan kemahiran menggunakan bahan pelajaran untuk mencapai objektif pengajaran. Yang ketiga, dapat membantu murid memahami konsep yang abstrak dan lebih jelas di samping memupuk semangat berdikari dengan memainkan aktiviti pembelajaran tanpa kehadiran atau pertolongan guru. Yang keempat, sifat-sifat sosial yang positif dapat dipupuk melalui kaedah kumpulan yang melibatkan penggunaan bahan pembelajaran. Yang terakhir, mementingkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bermakna melalui pengalaman yang sebenar. Dengan adanya ilmu pengetahuan abstrak dapat dikaitkan dengan situasi yang konkret. Okey, itu saja. Okey. Kat sini Tadi kita nampak Saudara Nabila ada menerangkan tentang 3 strategi pengajaran. Okey, baik. Menurut Saudari Azimah Nabila, sejauh manakah keberhasilan strategi berpusatkan bahan jika dibandingkan dengan strategi berpusatkan guru? okey. Kalau strategi berpusatkan guru ni, okay, kita boleh nampaklah tadi ciri-cirinya. Maknanya guru sebagai guru ni menjadi memainkan peranan yang utama lah. Maknanya murid hanya duduk diam, tengok je apa yang guru cakap. Maknanya tidak memberi peluang untuk murid tu berinteraksi. Maknanya dalam suasana pembelajaran pun kita boleh tengoklah murid tu kelihatan pasif lah. Maknanya guru je yang memberi guru. Maknanya kalau kita boleh dengar sekarang ni guru yang selalu suap murid ni kan. Maknanya murid menerima lah. murid hanya menerima je. Tapi kalau berdasarkan berpusatkan bahan tadi. Okey, kalau berpusatkan bahan, so maknanya guru macam menggunakan satu bahan tu untuk menjelaskan konsep dalam pembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran guru. Maknanya melalui contoh melalui video ke apa, maknanya murid tu boleh tengok dan boleh nilai sendirilah. Maknanya melalui kaedah ini murid akan lebih berfikir. Maknanya dengan apa yang ditayangkan oleh guru, murid tu boleh kaitkanlah dengan konsep yang akan dikemukakan untuk pembelajaran dalam bilik darjah. Maknanya kalau menurut saya lah, kalau berpusatkan guru ni macam kalau dalam bilik darjah ni tidak berapa sesuai lah. Maknanya murid tu tidak dapat berfikir. Tu menurut saya, maknanya kalau menggunakan bahan tu so boleh nampak dan orang boleh fikir sendiri. Okay. Jelas tak? Kan ada yang panel-panel lain yang nak tambah ke apa? Okey, seterusnya, apakah strategi yang digunakan oleh saudari dalam keadaan pandemik sekarang? Adakah saudari lebih memilih untuk menggunakan strategi berpusatkan bahan atau strategi berpusatkan murid? Okey, jadi macam ni, sekarang saya mengajar sejarah untuk aliran menengah rendah. Dan manakala untuk aliran menengah tinggi, saya mengajar sastra, subjek sastra. Jadi kalau yang menengah rendah ni kita susahlah maknanya nak suruh diorang belajar, maknanya untuk berpusatkan pelajar tu susah sebab diorang bila kalau ikut anak murid saya lah, diorang masih lagi tidak matang. Dan kita ni kalau ada kelas, kita selalu akan ingatkan mereka, okey contoh pukul 12 nanti, okey ada kelas. Maknanya kita yang macam guru selalu akan mainkan peranan lah. Lepas tu kalau menengah bawah, menengah atas ni, jadi diorang tu lebih matang. Jadi strategi berpusatkan pelajar tu boleh digunakan lah. Contohnya kalau untuk subjek sastra lah, untuk mainnya saya tadi, saya boleh bagi satu konsep atau tajuk, jadi diorang boleh buat poster ke apa dan boleh post di media-media sosial. Maknanya kita guna sepenuhnya teknologi dan kemahiran yang ada pada mereka. Manakala pelajar, murid-murid yang berada di aliran rendah ni, susahlah untuk kalau kita nak suruh diorang macam mana nak cakap? Nak suruh dia berdikari dalam belajar, maknanya guru lah. Maksudnya guru kena mainkan lebih peranan lah berbanding macam berbanding kalau dengan saya menengah sendiri atas, kan. mereka hanya perlu dipantau. Betul. Dipantau, maknanya diorang banyak bertanya. Tapi kalau aliran menengah rendah ni, kita yang kena bagi je. Maknanya kalau guru tak tanya, pelajar tak jawab. Macam tu lah.
Lepas tu kalau macam saya sendirilah, saya banyak jujur je lah, saya kalau Google Meet ni diorang susah lah nak masuk, nak join sebab ada diorang yang selalu berkongsi phone dengan kakak, dengan abang. So diorang akan lebih mengalah lah bagi kakak dengan abang dulu guna. Mana kalau untuk masuk kelas yang ditetapkan, contoh kelas sejarah ni pukul 12 sampai pukul 1. Okey. Saya nak masa tu je murid datang dan join lah kelas saya tu, susah. So saya buat macam video simulasi, lepas tu upload dekat YouTube. Jadi murid tu boleh akses bila-bila masa je. Tapi kekurangannya dia macam tu lah, maknanya kurang interaksi lah. Komunikasi dua hala tu kurang, maknanya sehala je. Okey. Terima kasih saudari atas penjelasan dan perkongsian sebentar tadi. Melalui perkongsian tadi, terdapat 3 strategi pengajaran yang boleh dilaksanakan oleh guru, iaitu strategi berpusatkan guru, strategi berpusatkan murid, dan strategi berpusatkan bahan. Dan jika dilihat dengan keadaan semasa, saya percaya bahawa kini ramai guru lebih memilih untuk menggunakan strategi berpusatkan bahan, memandangkan sesi pembelajaran hanya dijalankan secara maya, iaitu PDPR, kerana pandemik yang melanda negara kita. Sebelum saya menjemput yang terakhir, saya percaya bahawa untuk mendapatkan perhatian dan tumpuan murid di dalam kelas adalah satu hal yang mencabar bagi semua guru. Oleh itu, teknik pengajaran adalah penting kerana teknik merupakan aspek terakhir yang perlu diperhaluskan oleh seorang guru untuk melaksanakan PDP. Jadi, tanpa membuang masa, saya menjemput saudari Halifah untuk menerangkan mengenai teknik pengajaran. Silakan. Okey, pertama sekali terima kasih kepada moderator kita hari ini. Okey, saya minta maaf lah kalau ada terdengar suara gangguan-gangguan sedikit ya pada kita punya perbincangan ini. Okey, pada bahagian saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran. Okay, next slide. Okey, teknik. Sebelum tu kita akan tahu dulu teknik pengajaran ini sebenarnya apa. Teknik pengajaran ni dia diartikan sebagai kemahiran guru dalam pengelolaan dan pelaksanaan kaedah mengajar dalam sesuatu aktiviti PNP. Dalam arti kata lain, teknik pengajaran ni dia merupakan step yang paling terakhir untuk kita memperhaluskan kaedah-kaedah dan strategi yang telah ditetapkan oleh seseorang guru tu. Okey, jadi untuk kita jelas lagi macam mana, kita akan melihat satu persatu. Okey, next slide. Okey, ini adalah 6 teknik pengajaran yang telah saya cari, yang telah saya temukan, iaitu pertama adalah teknik perbincangan. Yang kedua, teknik simulasi. Yang ketiga, teknik bercerita. Yang keempat, teknik tunjuk cara ataupun demonstrasi. Yang kelima adalah teknik bermain. Dan yang terakhir adalah teknik projek. Okey. Next slide. Okey, di sini kita akan melihat satu persatu. Teknik perbincangan ni macam mana? Okey. Kalau kita masuk dalam satu kelas, kita pernah nampakkan guru kita pernah menyuruh kita untuk membentuk kumpulan dan kita dibagi satu soalan. Di mana soalan tu guru minta kita untuk berbincang sesama kawan dan kemudian dibentangkan. Nah, ini adalah contoh teknik perbincangan. Okey? Jadi teknik ini dia merupakan satu strategi pengajaran yang melibatkan satu aktiviti perbualan yang melibatkan di antara pelajar dengan guru dalam sesebuah kelas. Dia bukan saja teknik perbincangan ini dia bukan saja berbincang sesama rakan, tapi dia juga berbincang sesama guru juga. Itu yang dikatakan sebagai teknik perbincangan. Okey, yang kedua adalah teknik simulasi. Okey, simulasi ni apa pula? Nah, simulasi ini dia merupakan satu kaedah pengajaran yang sengaja diwujudkan sama dengan kaedah dan situasi sebenar dengan matlamat untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Selalunya, teknik simulasi ini digunakan untuk menarik perhatian pelajar lah, untuk supaya tidak bosan dalam kelas kita. Contoh dalam subjek pendidikan moral. Kita tahu kalau dalam subjek pendidikan moral ni dia banyak mengajar kita tentang nilai-nilai, tentang nilai-nilai. Jadi untuk pelajar lebih rasai suasana macam mana nilai itu dipupuk untuk diterapkan, guru meminta pelajar untuk membuat simulasi macam mana menolong orang, macam mana membantu orang. Kalau ada satu situasi ni, apa tindakan pelajar? Itu adalah contoh simulasi. Okey.
Yang ketiga adalah teknik bercerita. Ini macam kita tahulah, teknik bercerita ni biasanya berlaku dalam pengajaran dan pembelajaran dalam mata pelajaran sejarah. Tapi bukan sahaja dalam mata pelajaran sejarah, subjek-subjek lain juga sangat penting untuk menggunakan teknik bercerita ini untuk menarik pelajar punya kefahaman, meningkatkan diorang punya kefahaman dalam satu subjek itulah. Okey. Yang seterusnya adalah teknik tunjuk cara ataupun demonstrasi. Okey, Ramlah 1992 pernah menyatakan bahawa kaedah demonstrasi ini telah lama dikenal pasti sebagai teknik yang paling berkesan untuk kemahiran psikomotor. Okey, ini saya ambil contoh dalam mata pelajaran kemahiran hidup. Kita dulu masa kemahiran hidup mesti pernah buat macam masuk bengkel, pernah masuk ERT untuk buat menyulam, untuk menjahit. Jadi kita sebagai seorang pelajar, kita nak akan tahu macam mana cara menjahit semua tu. Jadi gurulah yang akan menunjukkan cara dan mendemonstrasikan cara teknik menyulam tu macam mana. Nah, itulah teknik yang digunakan dalam pengajaran ini. Okey. Yang kelima adalah teknik bermain. Okey, Piaget mengatakan teknik bermain dapat menimbulkan perasaan gembira kepada pelajar yang seterusnya menggalakkan interaksi positif dan menyatukan pelajar-pelajar yang mempunyai pengalaman dan potensi yang berlainan. Contohnya seperti permainan selang kata, puzzle, mencari barang tersembunyi. Saya rasa teknik bermain ni sangat-sangat relevan, sangat-sangat kerap kali digunakan oleh guru-guru pada hari ini. Sebab dengan teknik bermain inilah yang dapat menarik, macam menghook pelajar tu untuk minat sejarah. Kan kita tahu sejarah ni adalah subjek yang bercerita. Jadi kita akan selitkan teknik permainan ni untuk pelajar tu tidak bosan dengan pengajaran kita. Okey? Macam mana teknik tu bermain kita lakukan, itu bergantung dengan kreativiti guru tu sendiri. Macam puzzle, macam saya kata tadilah. Okey? Yang terakhir adalah teknik projek. Nah, teknik ini dia berlandaskan teori bahawa pelajar akan lebih mudah memahami isi pelajaran dengan cara mengalami dan membuat sendiri projek yang diberikan itu. Yang ini selalunya kita jumpa dalam mata pelajaran sains lah. Okay. Contohnya, macam mana cara biji benih itu tumbuh. Nah, jadi guru akan sediakan bahan lah, sediakan bahan botol, kapas, air. Jadi pelajar ni diberi tugas untuk guru dalam selama seminggu ni menjalankan projek tu, dan daripada projek itulah pelajar sendiri akan lihat macam mana proses benih itu berlaku dari awal sampai yang terakhir. Jadi proses yang dilihat itulah, teknik itulah yang sebenarnya satu pembelajaran yang digunakan guru untuk pelajar tu lebih faham apa yang disampaikan macam tu. Okey, jadi kesimpulan apa yang saya katakan, teknik yang saya telah jelaskan tadi, kita tidak boleh menumpukan, pelajar ni sebenarnya memang suka teknik bermain macam itu. Sedangkan ada juga pelajar yang tidak suka kan teknik bermain ni. Sebab itulah kita sendiri sebagai guru kena ambil cakna benda tu. Kita sendiri yang kena identify ataupun kenal pasti sebenarnya pelajar kita ni lebih kepada mana. Kalau mereka lebih kepada teknik projek, jadi seorang guru itu perlu lebihkanlah kepada teknik projek. Kita tidak boleh mengikut apa yang kita rasa. Saya suka teknik projek, sedangkan pelajar kita tidak suka. Jadi objektif pembelajaran kita tidak akan sampailah begitu. Okey, jadi daripada teknik dan strategi, apa yang dapat saya kaitkan di sini? Okey, teknik ni dia akan memperhaluskan apa strategi yang telah dirancang oleh guru. Misalnya, guru telah memilih teknik berpusatkan pelajar. Nah, kalau kita tahu teknik berpusatkan pelajar, strategi berpusatkan pelajar mesti adanya perbincangan. Jadi teknik yang boleh digunakan adalah perbincangan, bercerita, macam tu. Ataupun strategi berpusatkan bahan. Kita boleh guna teknik projek, teknik apa lagi? Simulasi, macam yang berpusatkan bahan. Okey? Itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada isi ini. Terima kasih. Okey. Baik, soalan saya, adakah boleh seorang guru menggabungkan lebih daripada satu teknik pada satu sesi pengajaran? Okey, jawapan ini sebenarnya kita sendiri sebagai guru kena tahu benda ni. Sebenarnya kita menggabungkan banyak-banyak teknik itu adalah yang baik sebenarnya, supaya pelajar ini tidak akan bosan. Tapi kalau terlalu banyaknya teknik juga tidak boleh, sebab dia akan mengganggu juga masa yang telah dirancang dalam kita punya RPH tu. Misalnya,
Pada set induksi, kita menunjukkan teknik simulasi. Kita suruh pelajar tu berlakon. Okey, itu teknik pertama. Dalam sesi penerangan, kita menggunakan teknik perbincangan itu. Aktiviti pengukuhan, kita menggunakan teknik bermain. Jadi, minimumnya teknik yang digunakan seharusnya adalah dalam 3 ataupun 2 macam tu. Dia tidak boleh 5 dan ke atas sebab itu akan mengganggu proses PDPR atau PDPC yang akan disampaikan. Itu sahaja. Okey. Baik. Tadi saudari Hanifah telah berkongsi 6 teknik pengajaran. Daripada teknik-teknik tersebut, guru boleh membuat pertimbangan mengenai teknik yang paling sesuai digunakan untuk menjalankan sesi PDP di dalam kelas agar pengajaran menjadi lebih menarik. Okay, secara keseluruhannya, dapat saya simpulkan bahawa seorang guru perlu memahami tentang konsep dan teori pengajaran terlebih dahulu. Sampai situ barulah seorang guru boleh menentukan kaedah dan pendekatan pengajaran serta menentukan strategi pengajaran. Apabila kesemua aspek tersebut telah dicapai, langkah terakhir yang perlu diperhalusi oleh seorang guru adalah teknik pengajaran. Okey, sekian. Itu saja perkongsian dan perbincangan daripada kami kali ini. Diharap agar perkongsian pada hari ini dapat memberi ilmu dan manfaat kepada semua. Sekian, terima kasih.